Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu dan berkumpul di dalam surau kita ini, tuan-tuan, meneruskan kuliah bulanan kita walaupun dalam keadaan cuaca yang agak bukan kurang baik tetapi agak mencabar. Saya tak apa nak berkenan orang duduk guna ayat cuaca tak apa nak baik. Cuaca tak apa nak baik tu saya tak apa nak kenal. Tuan-tuan nak guna tak apalah. Tapi untuk saya tak apa nak kenal lah. Cuaca kurang baik, tak apa baik tu agak kurang. Cuma saya lebih suka menggunakan perkataan cuaca yang agak menguji kita. Dalam keadaan hujan yang lebat, angin yang kuat, tiup berkencang, tuan-tuan. Kalau kok belah kampung kami ni banyak dah rumah yang terangkat punggung tu. Ada yang terangkat di bahagian dapur saja. Ada yang terangkat di bahagian ruang tamu saja. Dan ada juga yang terangkat sampai tak tinggal apa. Habis serumah bumbung dia diangkat, tuan-tuan. Daripada ruang tamu sampai ke bahagian dapur, dia lipat angkat ke semua. Jadi mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjadikan ujian ini sebagai penembus dosa dan dilimpah gandakan pahala kepada mereka, insya-Allah. Dan mudah-mudahan saya doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala jauhkan diri saya dan tuan-tuan daripada bencana dan ujian tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun dalam keadaan hujan dan ribut dan angin yang kuat ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Kita nak sambung pengajian kitab kita sampai kepada muka surat yang keempat. Malam ni saya nak minta izin nak balik awal sikit, tuan-tuan. Dalam pukul 9 saya nak berhenti. Lepas tu saya nak balik lah. Malam ni tak ada nak makan jamah pada dengan tuan-tuan. Tak apalah. Bulan depan pun ada 30 hari bulan ni. Bukan bulan depan tak ada 30 hari bulan. Bulan depan pun ada 30 hari bulan. Mau panjang umur, kita makan lagi, insya-Allah. Keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan merupakan anak kunci ilmu.
Kata pengarang kitab kita, penyusun kitab kita, soalan merupakan anak kunci kepada ilmu. Kenapa dia mulakan ayat macam ni, tuan-tuan? Kenapa dia mulakan menghurai hadis tersebut dengan ayat soalan merupakan anak kunci ilmu? Bustan Malik, hadis yang kita baca pada bulan 3 yang lalu, menceritakan bagaimana Nabi SAW suatu hari Nabi didatangi oleh seorang Arab Badawi. Anna A'rabiyya atan Nabi SAW. Abu Hurairah dia cerita, dia kata satu hari dia kata seorang Arab Badawi datang bertemu dengan Rasulullah. Faqala, dia mai-mai ni dia terus tanya kepada Nabi beberapa satu soalan. Dia kata apa dia? Ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Arab Badawi ni dia datang dekat Nabi, dia mai dekat Nabi, dia terus tanya soalan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tolong tunjuk sampai dekat aku satu amalan iza amiltuhu, bila aku buat amalan tu dakhaltul jannah, aku ni dapat masuk syurga. Dia mai dekat Nabi, dia tanya soalan tu dekat Nabi. Sebab tu pengarang kitab kita kata apa dia? Dia kata soalan, dia nak ulas kepada hadis tu, dia kata apa dia? Soalan merupakan anak kunci ilmu. Soalan ni kunci di antara anak kunci kepada ilmu ni, antaranya apa dia? Kena rajin tanya soalan. Kena rajin tanya soalan, tapi biar benda tu soalan. Kadang-kadang ada orang dia angkat tangan, ustaz nak tanya soalan. Kita kata silakan. Bila bagi ruang dekat dia, dia bukan tanya soalan, dia bagi penerangan tak bagi kita. Nak tanya soalan. Soalan ni pun dia ada 3 jenis. Orang tanya soalan kat kita ni, dia ada 3 jenis. Yang pertama, dia tanya soalan tu, dia nak kepada jawapan. Dia nak kepada jawapan. Saya nak tanya kepada ustaz apa? Dia nak kepada jawapan. Soalan yang dia tanya tu, dia nak kepada jawapan. Yang kedua, dia tanya soalan tu, dia nak minta ustaz tu ulang. Dia nak bagi orang lain tahu. Dia tahu dah jawapan kepada soalan tu. Tapi dia tahu kata benda ni ramai orang yang tak apa nak jelas, tak apa nak tahu, dia tanya, dia nak bagi orang lain tahu. Yang nombor 3, dia tanya soalan tu, dia nak uji orang tu, ustaz. Dia tanya ni, dia nak uji aku ni. Tanya ni, aku nak uji ustaz ni, dia reti ke tak? Ada tak tidak ada? Dia tanya tu, dia nak tahu ustaz reti ke tak? Bila ustaz dia jawab, dia ulang. Tak reti dia, tak jawab. Masa dia makan, ustaz balik awal. Ustaz balik awal. Dia ulang. Tak reti, tak jawab. Ustaz balik ke 9. Dia balik 9.20 minit tu, dia ulang tu. Dia tak reti. Dia ada 3 jenis. Orang tanya soalan ni, dia ada 3 jenis. Yang terbaik dia nak tahu. Malam ni saya nak tanya tuan-tuan tu soalan, dan saya nak tahu jawapan tu. Pasal apa semua ada bunga, ni tak ada bunga? Ha? Oh, belah lelaki. Oh. Itu tu orang rumah doa. Lindung belayar. Mesti ada jawapan. Tentang kata dia, jawab ibu suka kami, surah kami, bukan surah ustaz. Itulah jawapan yang terbaik. Jadi ni yang pertama, tanya sebab dia nak tahu jawapan. Saya harap ramai kita jenis ni lah. Hak kedua ni pun, kadang-kadang ada orang dia tanya soalan, orang lain pula dia tanya, apa dia tanya soalan dia tu? Dia tanya tu bukan sebab dia nak tahu jawapan, dia nak bagi hati tahu tu, dan nak bagi reti. Saya nak tanya ustaz tadi soalan ustaz. Boleh tak kita ni balik-balik daripada surau ni duduk balas selipar orang buat balik? Soalan tu simple lah. Tapi dia tanya tu selipar, kejadian tu berlaku dekat surau ni. Mai selipar dia balik selipar orang. Tanya ada yang duduk balas selipar orang
orang hebat. Dia kata, ustaz kata abang yang lama ambil yang baru. Hak tu panas, bukan selipar. Cerah masa depan lah. Ambil balas selipar orang tu buat balik kerah ni. Dan nombor 3, hak ni kita tak mau ada, tuan-tuan. Hak ni penyakit dan perangai yang tak berapa nak elok. Apa dia? Nak uji. Ni tak mau. Dan ada juga orang dalam dia tanya soalan ni, kalau soalan tu bertetapan dengan kehendak dia, dia suka. Kalau soalan tu jawapan dia tak kena dengan kehendak dia, yang ni dia tolak. Hak jenis ni pun ada. Dia tanya ustaz yang malam ni, ustaz tu jawab tak kena dengan selera dia. Ustaz ni nak jawab soalan, dia kena bagi kena dengan hukum. Bukan nak pesok, bukan nak fikir, nak kena bagi dengan selera hang. Yang ni kenapa? Ni kena ingat senang nak jawab soalan, tak kena dengan selera dia, dia ulang. Tak ada. Malam esok dia main, ustaz tu menjawab tak kena dengan selera dia. 8 orang ustaz tak pin, seorang yang pin. Sebab apa dia? Kena dengan selera dia. Tuan-tuan, sebab tu bab soalan ni para sahabat senantiasa bertanyakan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan kemusykilan yang mereka hadapi. Ini adab sahabat Nabi. Adab sahabat, mereka tak tahu, mereka tanya kepada Nabi. Mereka tak jelas, mereka tanya kepada Nabi. Nabi bagi jawapan, selesai. Tapi masalah kita hari ini, yang masalah kita hari ini, Nabi tak ada. Zaman ni Nabi tak ada. Siapa duk main mengaku Nabi tentang dia ikut dah. Dia duk main mengaku kata dia ni. Tapi orang kita mengaku pi datang apa pun semua ada mengikut. Bukan dekat mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan pun ada mengikut. Tuhan Harun ikut. Dulu di Indonesia tuan, ada satu orang dia mengaku jadi Jibril. Dia mengaku jadi Jibril di Indonesia. Saya nak tanya tentang ada mengikut tak agak? Ada mengikut tak agak? Ada. Polis Indonesia tangkap. Riuh zaman tu saya duduk di sekolah dengar lagi. Riuh. Oh, mereka kata hebat polis Indonesia. Awak, bukan dia tangkap orang, malaikat pun dia tangkap. Pasal tu dia duduk riuh pasal tu. Keluar dalam surat abang tu tak ada Facebook. Orang lagi keluar surat abang. Mereka duduk nyimak pada di kedai kopi. Dia kata polis Indonesia ni bukan tangkap orang, malaikat pun dia boleh tangkap. Dia aku jadi Jibril, tangkap. Oh, dia mengaku jadi Israel, tak tangkap dah orang. Dekat 10 tahun lepas tu barulah polis Indonesia dia tabik kat polis Malaysia, bukan tangkap orang, Tuhan pun polis Malaysia dia boleh tangkap. Tuhan Harun sampai seteruk Tuhan. Sampai stroke Tuhan. Mati dah kot. Mati dah mati. Dipaham tak Tuhan Harun? Hidup ngaku lah. Ngaku jadi Nabi. Zaman kita ni masalah, Nabi tak ada. Yang ni yang masalah ni tuan-tuan. Zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, zaman tu ada Nabi. Lepas ada masalah, rujukan mereka adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu soalan mereka tanya dekat Nabi, Nabi bagi satu jawapan, settle masalah. Yang problemnya zaman kita lah ni, Nabi tak ada maklum, Nabi tak ada. Yang ada ulama pun main di hujung-hujung ni tuan-tuan, di hujung-hujung akhirat zaman ni, ulama pun dia tak mana amal dah. Hak jenis amal dia hasbah ni. Ni dia main ni tuan-tuan, ulama dia makin berkurang lah. Ada, tapi makin hari makin berkurang. Makin hari makin berkurang. Ni zaman dah ni. Ulama ni ada lagi tak zaman kita dah ni? Ada, tapi makin berkurang. Hak amal ni, hak apa dia? Hak jenis semua ni. Hak ni yang tuan-tuan nak pening ni, hak jenis semua ni. Satu soalan tanya kepada 5 orang ustaz, 5 jawapan. Tak tahu nak pilih mana. Nah, jadi tuan-tuan semua. Semua pakai nak ulah babak agama ni, semua pakai nak ulah. Semua ni. Tuan-tuan, mari pagi jangan duduk kat pintu tu. Mari pagi.
Minggu lepas saya ada mengajar dari surau tu, saya suruh mereka main depan, mereka tak main 3 hari lepas tu jalan. Wah, yang maklum dia game tak ada jawab lagu tu. Ni zaman now ni saya nak buat tuan, semua dia makan nak ulas beragama. Last sekali tuan-tuan jadi semua, tuan-tuan jadi tak tahu apa. Hak yang ada TikTok dia nak ulas, nak bagi konten TikTok dia naik, dia punya view TikTok, dia ulas bab ni, dia ulas cara dia faham. Mai kawan dia ada Facebook dia ulas. Last sekali pening tuan-tuan. Lah ni saya nak abang tanya tuan-tuan, semua orang lah ni dia apa isu semua dia nak ulas. Kadang-kadang benda ni dia tak tahu pun kebenaran dia lagu mana, dia nak ulas. Betul ke tak? Dia tak tahu kepala, dia tak tahu ekor, dia tak tahu badan tak mana. Kepala tak tahu tak mana, ekor tak tahu tak mana, badan tak tahu tak mana. Yang dia tahu, dia nak ulas. Minta maaf saya cakap benar ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bersetuju dan silakan tidak mau bersetuju. Satu isu, tuan-tuan tahu tak tak mana yang kepala dia? Tuan-tuan tahu tak tak mana ekor dia? Tuan-tuan tahu tak tak mana badan dia? Tak tahu. Hak tuan-tuan tahu apa dia? Apa hak sampai ke ibu tuan-tuan? Takkan tu dah tuan-tuan tahu. Tak payahlah ulas lagi. Islam habakna in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dapat satu berita daripada sumber yang tak berapa tahu, fasik dan sebagainya ni, hang selidik dulu sebelum hang nak ulas. Hang selidik dulu. Lah saya nak tanya tuan-tuan, selidik dulu kah? Tiba dulu. Kalau sini tiba dulu. Kita tak tahu tak mana kebenaran, kita tak tahu, tiba dulu. Kadang-kadang ada pergi komen tiba, dia pun tak tahu pada tiba-tiba boleh dia orang cuba dia tak tahu apa. Umpama dia naik kereta, dia naik motor bas kat jalan, dia tengok geng kampung dia 4 orang bergaduh lagu orang tu seorang, dia bukan dia tahu apa, dia naik motor dia sampai dia tongkat-tongkat, dia pun pilot terajang sana. Habis terajang kena rokok, boleh tanya apa yang terajang dia? Dia pun tak tahu dia terajang dia. Tuan-tuan, kita tak tahu. Macam tuan-tuan lah saya nak tahu. Benda ni kena dekat orang, tak kena kepada kita. Kita cakap pandai. Cuma benda tu kena kepada kita. Ni isu ni, sehari dua ni, ni apa isu bunuh cerai? Isu bunuh cerai, kita tak tahu apa. Tapi kita pun nak pergi duduk hentam sama isu bunuh cerai. Hanya dengan satu video, hanya dengan apa? Tuan-tuan, saya nak abang lagu ni nak. Adil tak bagi kita tuan-tuan? Adil tak bagi kita? Kalau orang hentam kita tanpa orang tanya penjelasan kepada kita, adil tak? Yang ni bukan isu bunuh cerai tu tak, yang tu tak tepi. Yang ni saya nak abang ni tentang ulasan ni. Ni bukan saya nak apa nak ulas bab bunuh cerai tu tak. Saya tak tepi bab bunuh cerai tu tak. Saya nak ulas ni tentang ayat Quran tadi ni. Satu isu, selidik dulu. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita ada 3 golongan yang kita akan berhadapan. 3 golongan dalam masyarakat. Saya, tuan-tuan dan semua. Siapa dia 3 golongan ni Ustaz yang kita akan berhadapan? Yang pertama, kita akan berdepan dengan orang yang suka kepada kita. Dalam hidup ni ada orang yang suka kepada kita. Kita akan jumpa. Yang kedua, hak jenis tak ada apa, dia kok mana tak faham kita. Hak nombor 3 ni, golongan yang benci kepada kita. Saya nak tanya, di hidup tuan-tuan ada tak 3 orang? Ada tak 3 golongan ni? Hak suka, hak yang biasa-biasa, yang ketiga hak benci. Ada tak? Semua orang ada, termasuk saya. Orang yang sayang kepada kita, dia kok mana pun dia akan jaga kita. Kok mana pun dia nak buat benda bagi orang lain pun benci kepada kita. Jangan.
tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan teribai anak depan rumah. Ni pergi curi barang di kedai. Kita pergi kedai tu kedai kata minta maaf lah, aku nak bak hang anak hang tadi main curi barang. Betul anak aku nak dah anak hang hidup belakang aku ikat dia. Dia curi rokok dengan ni. Kita sebagai bapa bila kita pergi kedai tu kira kedai tu, abang aku tangkap anak hang main curi barang di kedai aku. CCTV pun ada. Tukar kedai tu bergelak-gelak. Dia bagi kita tengok. Dia main tak motor ni ketak tangan. Sampai depan rumah. Tak ada cakap banyak dah. Tuan-tuan sambil tu marah dia cakap kuat. Tangan dia riak pergi. Masa tu hak musuh tuan-tuan lalu depan rumah. Nampak tuan-tuan duduk rotan anak. Saya nak tanya masa tu, orang nak main tanya tuan-tuan apa yang tuan-tuan rotan anak, orang maki kita dulu. Tuan nampak tak saya nak bang? Dia bubuh. Muka kita nampak dengan anak. Dia kata lah, mak bapak sekarang. Dia bahaya tu Yang view kepada video tu tuan-tuan habis 80,000. Buruk dah, jaga-jaga. Yang komen dalam video tu 2,883 orang. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam 2,883 orang, berapa orang? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, ada enggak benda tunjuk tuan-tuan? Ada enggak benda tunjuk tuan-tuan? Kalau kena pada kita, tak adil. Kalau kena pada orang, apa yang Ustaz nak abang? Ni yang duk jadi dalam masyarakat kita lah. Berapa orang nak main tanya ni, aku tengok video hang viral ni. Apa yang otak anak hang tu, apa? Anak aku dia pergi curi barang dekat kedai tu, mereka tangkap tu yang dia. Ya hang pun duk rotan anak hang depan orang. Mana depan orang? Aku rotan depan rumah aku tepi tu. Siapa yang dia rakam? Allah. Dia tu dah rakam. InsyaAllah awak jadi dulu tu. Hak tu dia main. Tuan-tuan nak pergi terang dekat 480,000 orang tu tuan senang. Tadi tuan-tuan pun satu hari tuan dapat video penjelasan. Tak tahan lah orang duk maki ni. Tak tahan lah. Tuan-tuan boleh kena tekanan perasaan. Tak tahan lah orang maki ni. Tak tahan, stres. Orang duk maki. Bapak tak guna. Tuan-tuan membuat saya yang dalam video tu. Saya rotan anak saya. Dia saya rotan anak saya tu sebab dia ni curi barang. Tuan-tuan cerita dia. Tuan-tuan cerita dia. Dengan harapan tuan-tuan yang aku cerita dia redah semua lah kot. Saya nak tanya tuan-tuan, redah ke tak? Dia main isu nombor 2. Betul anak hang curi tapi hang tak boleh duk rotan. Hak cakap tu nikah pula lagi. Ni masyarakat kita tuan-tuan. Bagi jalan yang terbaik. Dia pun nak maki, diam sudah. Mau ambil layan kuih panjang, hang diam selesai. Ni satu bab. Yang kedua tuan-tuan, hak kedua. Ni satu bab. Hak otan anak ni. Selesai satu bab. Mai pula timbul pula isu pada tuan-tuan. Hak jenis YouTuber ni. Ada YouTube ni. Isu tengah panas. Lagu mana dia nak pernaik dia punya view dia. Jadi ustaz YouTube ni. Dia nanti dia buat react kepada video tuan-tuan. Betul tak? Betul tak? Dia akan buat react. Lagu mana dia nak bagi orang kenal dia, dia kena ke depan dalam apa-apa isu. Ada subscribe channel saya. Nak dah habis dah. Dia ni jenis ni tuan-tuan orang panggil apa? Meneguk di air yang kau. Ni ada pecah pula masyarakat ni tau. Betul tak tuan-tuan? Ni ada pecah pula masyarakat.
apa, hang pun tak tersantau tu apa, yang lebih ulah apa? Semua benda kita nak ulah. Hak kawan tu kena lagu nak mampu punya tanggung penyakit, hang dia kira nak buat duit dia tuan-tuan. Hak jenis duk ulah ni, hak jenis duk buat react kepada video orang ni, kerja dia apa dia? Dia nak makan betul darah dengan duit, dia tak tahu nak buat kerja apa, dia duk kerja ulah orang. Ingat sama tentang berkat kedak tu yang kita nak sumbat masuk dalam mulut anak bini kita tu. Orang belajar bukan kira halal haram berkat kedak, tak. Yang dia kira duit masuk, dan ke mana aku nak popular. Tu ya. Ini saya ulah lagu ni, kena ulah makin mampu lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan kata mami tak load. Tak load. Lah semua tuan-tuan ni. Saya kena maki dengan pok-pok WWE tu, memang kerja saya tu acara tahunan. Tahun lepas rela, tahun ni raya, tahun lepas tak tahu lagi. Tunggu lah. Cuma tahun ni saya pun duk heran dia buat. Dia pun tak kacau aku, dia pun lupa lah dah. Dia pun juga dengan yang lain, pakai tak apa. Tak load. Ni apa? Orang ni ada, dia kata kat kita tak apa, kita balik lagi koyak. Tak load. Dia nak buat apa-buat, tak load. Ni saya nak ulah. Sebab dia tuan-tuan biar perangai ni pokok tu buat sudahlah, kita anu sunnah wal jamaahnya nak buat perangai dulu lah. Benar kita jangan. Tuan-tuan tengok apa isu semasa tentang apa. Macam saya dia duk kena tu, kan saya duk kena. Orang tanya abang ni macam mana Ustaz ceramah. Tuan-tuan video yang viral dari isu raya tu berapa saat saya nak tanya tuan-tuan? Berapa saat? 20 saat, 30 saat tu betul kot. 20 saat tu betul Saya pun tak tahu. Saya ceramah lama mana tuan-tuan? 1 jam 32 minit 47 saat. Hak keluar berapa saat? 20 saat. Ni jenis Tok Mudim kerat tak habis, kita nak repair pula kita nak ni. Jenis Tok Mudim kerat tak habis ni. Kacau. Dia dah jadi Tok Mudim ni, dia tak pergi belajar. Kerat tak habis, kita nak nikah kena repair pula. Kacau. Contoh mudah lagu tu lah. Maklum gelak lah. Gelak dia kereta kami orang depan Jenis Tok Mudim kerat tak habis. Kalut lah ni zaman Tok Mudim kerat tak habis ni. Dia kalut tak habis kan. Tuan-tuan balik dengar balik ceramah saya daripada saat yang pertama sampai saat ujung. Tuan-tuan adalah apa saya nak tahu. Dia pergi kerat tahun 20 saat, 30 saat tu. Lebih kurang 20 ke 40 saat, lebih kurang tu dia kerat. Saya nak tanya tuan-tuan, hak kerat tu hak golongan mana? Hak suka ke? Dia ni tak apa kan, dia benci. Itu orang kata Ustaz macam mana Allah tuan-tuan. Saya tak larat nak layan dah jenis-jenis ni. Tak ada layak. Orang kata ni tuan-tuan, saya pergi ke Mesir bulan ni lah, 10 hari saya pergi sana. Antara kesempatan saya bertemu dengan kami ayah apa semua, bertemu dengan seorang ulama besar mantan mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah. Ini mantan bekas mufti Mesir dan orang hebat. Tu antara kita tanya soalan kepada dia. Dia ni pun berhadapan dengan masyarakat di sana. Ada juga yang dia tak puas hati dengan dia ni, golongan Wahabi Salafi ni. Dia tak puas hati dengan dia. Mereka duduk gembar-gembur seolah-olah dia ni menghalalkan darah rakyat Mesir dibunuh pada waktu tu. Masa isu Morsi apa dulu ni. Tuan-tuan, dia ulah isu lain. Mereka pergi kerat seolah-olah dia ni menghalalkan darah pemberontak untuk dibunuh. Bukan isu darah ayah, dah kena bunuh. Lagi berat. Saya tanya dia, kita tanya dia, macam mana?
Dia berhadapan dengan itu, dia kata jangan duk risau, dia kata. Bab orang kerak-kerak ni, dia kata Quran pun kalau orang kerak, Allah pun kena maki, bukan dekat kita. Kita punya ceramah lepas kerak tak habis. Orang maki kita tu biasa. Quran pun lepas kerak tak habis, Allah kena maki. Fawailul lil musallin, maka neraka lah. Buat neraka wail lah untuk orang hak sembahyang. Dia kerak dekat tu. Dia apa nak sembahyang? Apa neraka wail untuk apa? Sedangkan ayat lepas tu dia tak ambil. Fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim. Tak ambil dia tu. Dia nasihat tak duduk layan dia. Tak duduk layan. Mau duduk layan orang lagu ni habis masa kita. Kita ada banyak benda ni duduk layan. Tak payah layan. Tak payah apa nak kita tak payah layan. Ni tak apalah kami ni ada pengalaman kena maki dengan netizen. Ni tak ada pengalaman ni. Cuma saya nak abang perangai ni tuan-tuan. Jangan nak buat. Biar hati ni perangai tak uduh ni mereka buat. Kita jangan nak buat perangai lagu tu. Sebab kita nak kena balik jawab di hadapan Allah. Ni satu. Yang kedua, main pula persoalan hari ni tuan-tuan, benar-benar ni. Ni isu-isu ni, isu gunung terat. Orang tanya saya, macam mana isu ni Ustaz? Saya jawab mudah, kerana saya ni saya jawab mudah. Yang pertama saya jawab, saya tak tahu isu ni isu apa. Wallahu a'lam. Saya tak tahu isu ni isu apa, dan saya pun tak mau nak ulas lebih-lebih. Sikit-sikit tak apa, lebih-lebih saya tak mau. Tak boleh kita nak letak hukum kepada video tu saja tanpa kita dengar penjelasan. Contoh, saya bagi mudah. Contoh, dasar anak mencuri, ada isu ni. Isu ni saya bagi contoh. Anak tuan-tuan tuang sekolah, dia gayuh, dia rek, dia tak pergi sekolah seminggu lah. Tapi pagi-pagi dia keluar galah dengan beg gayuh galah. Satu hari cikgu kelas apa telefon ni, pakcik tu lah gaya ni pak kepada Ismail, kata ya. Awak dia tak sihat, kena COVID ke apa? Awak cikgu tanya orang tu. Di seminggu dah tak pergi sekolah. Cik Dola tak ada COVID apa? Tak ada. Monyet-monyet lah. Apa boleh pun tak ada. Tak ada apa dia kata. Monyet pun tak ada. COVID pun tak ada. Habis COVID dia main monyet tak ada. Main monyet dia tak tahu dia main apa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tak ada monyet-monyet apa? Hamas tak sekolah. Cikgu ni tunjuklah buku kedatangan ni seminggu dah tak main. Duduk telur ayam seminggu dah. Cikgu, tapi dia pagi-pagi dia keluar dengan beg. Cikgu kata saya bukan nak tanya dia keluar dengan beg apa. Masalah lah dia tak main sekolah. Dalam kelas dia tak ada. Balik tuan-tuan dan bawah. Dia balik 1.30. Satu suku kita dah perang hutan di bawah. Dah kena maki dah ke hutan luar rumah. Lah ni dia nak hutan dalam rumah pula. Balik-balik tuan-tuan tak tanya anak tu apa dia. Tuan-tuan tunggu. Bagi bukti-buktinya. Kita pula jenis duk ribas padi apa dia lepas ni. Ribas, duk ribas sedap. Kawan jenis duk pukul padi. Duk ribas anak tu juga tak. Ngap, dia pergi ribas. Banyak dia kata. Adil ke tak? Adil ke tak? Awak tak jagoan? Adil ke tak? Adil. Tuan-tuan tengok video tu, tuan-tuan terus jatuh hukum. Sesat. Adil ke tak? Bid'ah, khurafat. Adil ke tak? Dengar ni, ya dia tu cari ada ini, duk video lepas pergi, duk mandi, duk ambil uduk ni, betul ni. Duk doa kat telaga tu ni, betul ni. Cikgu tu pun habaq. Dia pergi tengok dalam kelas, anak orang tak main, tengok lagu kedatangan. Telur ayam tu semua. Pergi tanya kawan-kawan, dia tak main seminggu. Ambil dia ibah anak tu adil lah. Kerana bapak ni bapak yang terbaik. Duduk. Hampir lah. Pergi sekolah. Jawab dia. Hampir mana ni yang sekolah main seminggu tak pergi? Kau ni.
Telinga ada telinga? Mana telinga? Ni aku cakap ni buat, hang tak jawab. Ambil mana? Duduk. Dia pun tak ambil orang tua. Tanya, ambil mana ni? Tak ada pergi sekolah, ambil mana? Ni aku tanya hang, aku bukan nak suruh hang diam. Kalau hang nak diam, hang duduk tang lain. Ni aku tanya hang, aku nak jawapan. Pok ni hangat dia keluar hang. Hang nak pergi dulu. Pandai. Hang kenalkan aku siapa? Dia tunjuk tali pinggang bukan tuan, tali pinggang silat dia. Kau mengaji silat, mereka tak warna dah daripada pergi kat aku tali pinggang ni. Ada waktu dia. Kan cakap ni, patut aku boleh nak pergi. Ada nak pergi buat mana? Aku mengaji silat tak nak pukul 5 untuk orang mati dia ni. Aku hangat ni. Kalau jenis kerak 5 elok tak apa. Tak waktu dia belah menit hangat ni. Pergi rumah, jalan. Aku suruh habis. Dan kali anak dia baru cerita dia tak mau pergi sekolah tu sebab apa dia? Sebab budak-budak besar tu dia duk bully dia. Tu punca dia tak pergi sekolah. Dia kata satu. Ni hak abang dia kata 5 dia pergi bully dia. Suruh buat yang tu, suruh buat yang ni, suruh buat yang ni. Lepas tu pau duit dia. Abah ni bagi RM5, RM5 dia pasal pun dia sekupang tak ada. Dia duduk sabak 5 bulan ni. Bila dia tak turut cakap mereka tak bagi duit, mereka tampang dia. Tanyalah dulu anak hang tak mau pergi sekolah sebab apa dia hang tibai anak hang tu ni. Cikgu pun tak tahu. Tanggungjawab dia anak tak pergi sekolah, dia kena habaq tanggungjawab cikgu. Anak dia pun tak pergi habaqkan cikgu tu kata dia kena bully. Kawan-kawan pun tak tahu. Anak dia pun duduk diam si mulut. Sebab apa yang tak habaq? Takut kalau habaq cikgu pergi marah dekat budak-budak tu, nanti budak-budak tu santai dia lagi. Itu dia kena terkajang muka sendiri daripada lompat terkajang. Tersekotok. Tunjuk dia mana nampak lebar dekat ni. Dia tak tahu pasal aku mana apa. Lah ni kita, hatu kita buat. Terus jatuh hukum kerana satu video. Video pergi mandi dekat telaga tu, video pergi ambil uduk dekat telaga tu, jatuh hukum tu. Isu telaga tu Syekh ni apa ni tuan-tuan, cerita lama dah tuan-tuan. Cerita lama ni bukan cerita seribu, cerita lama dah. Hanya tiga kan. Mana malam ni dia pelik ada memang tiga ni. Orang nak naik dah tu. Ni pun tiga. Tak siap pun tiga, ni pun tiga. Jenis naik ke Gunung Jerai dia pun dia tiga jenis. Pertama dia naik buat ibadat. Kedua dia naik buat khurafat. Tiga dia naik saja tengok. Jenis naik ke khurafat berdua. Isu telaga Tok Syekh ni lama dah tuan-tuan. Dan antara hak duk naik 2-3 kali itu, kawan-kawan kita semua dan saya pun bisa naik. Kita pun tahu hak mana khurafat, hak mana tak khurafat, kita tahu. Kalau dia naik tu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, okay, saya bagi contoh. Kita naik, saya bawa tuan-tuan. Nak naik atas tu, dia buat bagi padang Tok Syekh ke apa atas dulu. Dia bukan ada kemudahan jalan terjana ni. Bila dia nak naik atas tu, dia nak pergi ibadatkan masjid yang pertama, tempat laungan azan apa semua ni. Syekh Abdullah Al-Umairi pun nak pergi Milan dah. Saya tak banyak. Larat semua nak cerita. Saya tak tahu apa ni baca lah. Isu semasa ni kena ambil tahu tak. Kita main ulas sikit-sikit. Ni apa anda tahu? Jadi cik konen ni. Dia tak kelas ni. Apa tak kelas ni? Jenis. Tahu kan cerita tempat pertama laungan azan masjid pertama apa? Tempat Syekh Allah Umari. Kau tak tahu lah semua cerita tu. Dia nak naik pergi tentu ni Pak Long.
Jawab. Sampai atas telaga tu, kita nak pergi buat ibadat. Naik daripada bawah ni berpeluh dah. Kotor ke dah? Tentu dia mandi. Dengan ayak dia yang elok, semua jadi. Tuan-tuan tengok ayak tu. Mandi pun dia segar. Sadar macam buat minta lah. Tak bayar. Dia pergi sambung lah dengan baik. Ambil ayak tu pergi bayar lah ke mana? Dia kata. Kau kau mana ingin kau? Dia tak bayar. Sadar memang minta lah. Dia pergi sambung minta tu. Dia duk ambil ayak. Bayar dia bayar. Bayar menentang hancur. Semua lengkap lah. Ada suruh lagi malam tu dia pergi masak pula. Budak otak ni. Ayak lah tu. Dia bukan ni ayak kita ni. Dia sekat elok tu. Naik dia pun duk mandi. Orang dulu ni. Lepas tu dia ambil untuk dia siap nak naik mayak. Tak ada kepercayaan apa lah. Ni pasal apa yang mandi tahun ni pasal apa? Yang mandi. Belajar lah dah mandi, aku letih, aku panas, aku mandi. Dia pasal nak kalau tu. Adakah itu khurafat? Saya nak tanya tentang tu khurafat lah. Habis-habis semayang apa sih duduk doa tu? Perak daripada tak lemak duduk doa. Ada aku duduk kata tak. Aku duduk kata tak. Dia duduk doa kat telaga tu Syekh. Memang kita doa. Doa ni. Entah tak tahu doa baru. Doa lepas tu. Doa perak daripada tak lemak. Aku duduk kata dah. Aku duduk habang dah. Jangan bagi dia. Tuan-tuan tak panggil saya. Tanya ustaz tu buat apa. Doa apa tu. Tak panggil. Adilkah kita nak prepare semua ada naik ke khurafat? Tak ni nak yang duduk doa buat apa tantu tu. Keluar zaman dia doa lah. Ada tak dia ajak masuk jamban doa apa keluar jamban? Ada tak? Kat jamban doa dahulu. Kita ni jangan cerita lepa. Ni kita cerita kita. Jangan cerita lepa. Lepa tu siapa tak? Faham tu kot lah. Faham tu kot lepa. Kuat ke? Tu lah. Tu lah. Faham kot lah. Jangan nak cerita lepa. Kita cerita kita. Kita cerita. Bagi kita, kalau tempat orang nak pergi buat ibadat tu ada berkat dia. Ada berkat. Kita berdoa kat tempat tu yang kita anggap berkat. Salah. Kamilah tempat ulama ni duduk ambil wuduk. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah dengan satu doa? Yang ni yang kita kata, pepatah Melayu kata, bukan kerana seekor nyamuk, hang nak pergi bakar satu kelambu. Saya tak kata kat siapa, saya tak ulas untuk siapa, saya nak ulas untuk saya. Orang tanya pandangan Ustaz Leguna, tu pandangan saya. Kita panggil, donik atas ni, kita panggil. Panggil Mat, nak Mat. Siapa dia yang nak percaya lagu tu tuan-tuan? Tak Ustaz, ada yang orang percaya. Bawa bukti, mana dia? Mana dia kalam daripada ustaz-ustaz yang nak bawa orang naik atas tu. Ustaz tu pergi kata, ni maklum datang ni contoh. Ya, nak ulas mana-mana. Jadi dia duk mula kerak tak habis ni. Untuk mengelakkan saya cakap contoh kerak sikit kendaraan. Saya ulang contohnya. Ni sebagai contoh. Satu ustaz yang kata contoh. Saya pun tak mau kena maki tiap-tiap bulan. Kita sekali sudah lah. Mau tiap bulan letih yang dia maki kita sekali. Kalau ada orang lebih cakap
tuan kacau. Oh nak pergi tiba kamu semua lagu tu kacau. Umat Islam hari ini hidup dalam keadaan makanan kita ni tuan-tuan, banyak yang dimakan adalah fitnah, bukan dari zikir. Tuan-tuan, ada satu isu lepak masuk dalam sosial media, fitnah. Cuba makanan kita ni zikir pula tuan-tuan. Pak Yahudi lepak bagi handphone. Pak Yahudi buat sosial media yang kat kita habis. Sebab tu saya tak kisah orang nak maki ke, orang nak benci ke, orang nak kutuk ke. Saya tak kisah pun. Dia salah hukum. Hamba percaya lagu mana ni? Kami percaya kalau majlis tertentu dia gugur dosa. Hukum. Tapi tuan-tuan nak pergi kamu ke semua. Allah. Benda tak apa nak jelas, benda tu dia dah ingat sangat. Benda hak tu jelas dengan dia pun dia tak ingat. Betul tak? Tempat orang duk main judi, ni saya tak kata kat siapa lah. Umum. Contoh lupa contoh. Benda kita tak tahu kepala ekor. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman ini dan amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat benda tu bukan kita tak tahu. Antara saya bagi dua contoh tu tuan-tuan senanglah. Yang ni contoh anak tak pergi sekolah, yang ni contoh anak curi barang. Pak dia tiba pak tu kena mati dengan orang ramai. Contoh. Itu tuan tak dengar contoh tu ya. Boleh kan ni? Boleh. Sesungguhnya tak akan memperolehi ilmu. Kata mengarang kita orang yang segar. Kadang-kadang ada yang kita tak faham. Dia kata aku orang ni aku macam tak dapat apa. Hai, kawan tu kata tak dapat apa, aku tulis main buku tak cukup engkau luar. Tapi kalau dia tanya soalan, tanya macam tu. Jangan duk tanya waktu dia nak sumbat cok badak mulut-mulut. Hak ni pun penyakit juga ni saya tak faham. Bila dia kata soalan silakan semua dekat dia. Tak ada ni clear lah. Tak ada nak. Tak ada. Tuan-tuan ingat nak jawab soalan kita dah stres dah tuan-tuan. Sebab tu adab bertanya ni kalau kita mengaji dalam kitab cerita bab adab murid dan guru ni. Anak murid tu dia nak tanya soalan fikir dulu. Saya nak tanya tuan-tuan ada waktu yang kita malas nak fikir? Ada? Ada tak? Kita malas nak fikir waktu mana? Waktu sakit. Yang kita ada dulu. Ustaz diam ni pak. Cucuk macam kata sakit hang bayar tu dah lah. Tuan-tuan ni bukan nak kena komplain. Boh mak mi balik. Doktor tu kata pandang dekat panggil dah. Nak suruh orang cabut ni ubah jarum doktor nak ubat tu. Doktor kata nak apa ni cucuk? Lagi hang bayar. Hari ni cucuk nak cabut. Cabut tak sama. Tak nak bayar dia pasal. Masuk nak klinik tu pun tak apa nak clear kata ni. Doktor pun kalau dia pergi sakut dia kurang tahu dia kurang sebiak ni. Tak apa nak clear. Kena dapat hati clear apa yang mana. Itu yang kita jarang nak pergi klinik dia tak. Mula tu tak clear. Tak clear. Kena dapat hati balik senang. Ajak minum bayar pun tak. Bagi tak pilih clear. Tak ada kata hari kiamat dan nak tanya dia kawan nyut gini. Hello siapa? Tak boleh nak tanya. Dia kata tak boleh pun belum nak tanya. Tak ustaz duk kata hari kiamat. Allah gulung bumi. Dia tak ada.
tahu pada orang tahu dia sakit gini. Dan soalan dia, Allah bulu-bulu dia 5 tahun dah. Ustaz dia menjawab. Jika dikaji soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah SAW, kita dapati soalan mereka sentiasa berkisar tentang perkara-perkara penting dan besar sahaja. Ustaz kita kata, kalau kita renung, kalau kita baca hadis, kalau kita fikir, kalau kita baca soalan yang para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in tanya kepada Nabi ni, semua soalan-soalan yang penting dan soalan-soalan yang besar. Hak remeh-remeh mereka tak tanya dekat Nabi. Benda yang mereka boleh rujuk kepada Sayyidina Abu Bakar, mereka rujuk. Benda yang mereka boleh rujuk kepada Sayyidina Umar, mereka rujuk. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, mereka rujuk. Ridwanullah alaihim ajma'in. Besar mereka pergi tanya dekat Nabi SAW. Macam kita lah, macam kita lah ni. Benda remeh-remeh tanya ustaz-ustaz pulang kampung lah. Benda besar kau pergi rujuk mufti. Ni hang nak tanya ni, telefon mufti ni nak tanya ada tu. Awak ada apa lah. Kita nak bagi hadah nak niat waktu mana lah. Dia telefon lagi tak angkat, dia telefon tu kita naik cuak sampai mati tengah malam. Telefon tengah malam dia tetap mati ya. Betul tak? 5 kali. Oi, saya kata ni. Nama saya tak kenal. Saya tak kan. Dia telefon pula. Kita mula kecap pelik ni. Dengan suara Allah. Ayo. Biar Allah Akbar Ustaz angkat minta maaf banyak-banyak lah Ustaz. Kacau tengah malam. Minta maaf banyak-banyak. Siapa lah ni? Dia berhabak orang kita jam. Ya. Saya nak tanya Ustaz ni. Duk baca ni macam-macam. Buka Google. Kita tanya masalah Google. Ada kata langkah kaki tu ni ada. Ada tu pandangan. Tak boleh habis tu langkah masuk dari yang tu. Ni ada. Ada pandangan nombor 2 kata loneh komoi bodoh tak betul lah. Ada hak nombor 3 kata pegang kepala baik kau ni. Hak nombor 4 ayat terjun dekat badan bau ni. Hak nombor 5 lagi canggih. Mandi habis keluar dari yang bau ni dia kata. Sahabat dia tanya Nabi isu-isu yang besar dan penting saja. Tidak ada soalan main-main. Soalan ni pula tak ada soalan nak main-main dengan layak buruk. Tanya betul-betul. Tak layak buruk jangan tanya. Ini kata ni. Layak buruk ni bahasa baku kan bahasa Kedah. Layak buruk. Kedah ni tu bila biku betul layak buruk. Layak buruk dari neraka. Jadi, maka mereka bertanya tentang cara untuk mudah masuk ke syurga. Tanya benda betul lah ya Rasulullah. Nak tanya ni, habaq mana satu amalan, bila kami buat amalan tu kami boleh masuk syurga. Dia soalan tu ya. Dia tanya soalan muruk, dia kata sikit. Dah nak tanya satu soalan. Kalau takdir lah kita masuk syurga lah. Saya nak tanya Ustaz sikit lah. Semua benda ada. Ada. Satu kata tak ada semua. Pak Long jangan duk usah ni masuk syurga. Dalam syurga ni Pak Long tak ada apa. Haram ni tak ada dah Pak Long. Yang haram ni dekat dunia dah semua halal. Dia boleh dengar. Tuan-tuan, Ustaz ni duk terang ni. Duk terang. Zina tak ada haram dah dalam neraka, dalam syurga. Benda halal dah. Nak main dengan siapa pun main dah waktu tu. Bidadari lawan-lawan main yang duk haram di atas dunia. Ya Allah. Allah anak minum bukan dekat betul sungai. Ya Ustaz ni punya duk terang ni nak abang pada syurga. Dia tanya satu soalan. Saya tak apa tak bab perempuan dia tak minat. Bab neraka nak tanya rokok ada rokok. Ini dia tanya rokok ada. Saya rokok. Ni saya kereta ni. Akak sungai dia tak ada akak tak apa. Ni kau boleh faham ni lepas minum saya dah. Dia kata bukan dekat akak yang ketum dia tentu haram. Haram. Tak apa dah. Ustaz tu tak boleh. Jadi dia buat apa juga. Dia kata orang tak apa, orang kata kat dia tak boleh. Dan amalan yang menjauhkan diri dari neraka, amalan yang menyebabkan dikasihi Allah dan manusia, hukum hakam dan sebagainya.